Okey, baik tuan-tuan sekalian. Apa khabar semua? Okey, malam ni saya ditugaskan untuk berikan sedikit pemahaman, mengikut pemahaman saya tentang dua modul. Pertama, Introduction to Quantum Metal. Kita nak kenal siapa Quantum Metal, the company, dengan juga dengan siapa dia berkolaborasi. Dan juga yang kedua, kita nak cover product mastery. Product mastery, kita nak cover apa produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Terlebih dahulu, saya memohon kepada tuan-tuan sekalian, disclaimer daripada saya, whatever I share malam ni, sekiranya ada yang bercanggah dengan pemahaman tuan-puan ataupun yang bercanggah dengan apa yang dikongsi oleh Quantum Metal, maka pihak Quantum Metal supersedes apa yang saya bagi tahu. Okey? Maksudnya kalau ada saya cakap A, Quantum Metal cakap B, bermaksud Quantum Metal yang betul, B. Okey? Jadi saya cuba memberikan penjelasan sesimpel yang mungkin supaya kita semua mudah faham, alright? Okay, that's number one. Number two, seperti biasa, slide yang kita sediakan pada malam ni adalah khas untuk speaker dan khas untuk dikongsi bersama dari segi pemahaman. Okay, so saya harap tidak ada di antara kita yang buat snapshot dan share di social media, okay, di medsos, sebab kita tak nak ada berlaku kekeliruan, berlaku kesalahfahaman, berlaku misleading. Kita tak nak macam tu, ataupun berlaku mislead. Okay, okay, boleh faham? Alright. Okay, now. Okay, sebelum kita pergi yang seterusnya, sebelum kita pergi yang seterusnya, yang kita nak pergi, kita nak faham dulu, memandangkan kita berada dalam platform emas. Kita berada dalam platform emas. Jadi eloklah kita tahu sedikit sebanyak pasal emas. Kenapa emas ni? Okay, kenapa kita perlu tahu sedikit sebanyak kenapa emas? Okay? Okay, emas ni adalah, is a precious metal dealer. Emas precious metal and limited. Okay, logam yang berharga dan sangat-sangat terhad di muka bumi ni. Allah ciptakan emas ni yang berada perut bumi ni limited. Okay, so bermaksud kita tak boleh nak hire someone yang saintis. Kita nak hire saintis-saintis di luar sana untuk kita nak buat emas. Jadi kita nak campur bahan ni, kita taruh kunyit, bagi kuning, rendam 3 minggu, 3 bulan, jadi emas, tak boleh. Okay, whatever yang ada dalam perut bumi, itulah sahaja yang direbut-rebut oleh semua orang. Okay? Baik. Yang kedua, emas ni dia mempunyai sifat negative correlation dengan economic growth, ataupun senang cerita, ekonomi dunia baik, emas akan menurun sedikit. Ekonomi dunia sakit, dan orang akan beralih kepada emas untuk menjaga aset mereka. Okey. Yang ketiga, emas ni dia accepted seluruh dunia. Is accepted seluruh dunia as high liquidity appreciating asset. Apa dia? High liquidity appreciating asset. Maksud apa? Maksudnya mempunyai kecairan yang sangat tinggi yang mempunyai nilai yang sentiasa meningkat naik. Okey. Dan nombor 4 adalah kalis inflasi. That's why oleh kerana 1, 2, 3 dan 4 ini, ramai orang akan beralih kepada emas daripada dulu lagi sehingga sekarang. Malah sekarang kita tengok seluruh dunia, dia punya central bank dah start buying gold and start reserve dia punya gold yang dalam amount yang banyak. Okay? Baik. Okay. Kalau cerita pasal emas, kita sentuh sikit pasal supply and demand. Okay? Pasal supply and demand. Okay. Dia start lagi. Sekejap laptop saya start sekejap. Bagi masa sekejap ada gangguan teknikal sekejap.
Sekejap eh. Sekejap ya. Okey, nampak tak sekarang? Nampak? Boleh? Boleh? Okey. Kalau kita tengok supply and demand, okey, kalau tengok line kuning ni. Line kuning ini menunjukkan discovery, gold discovery. No, sorry, demand. Gold demand. Okey, line kuning menunjukkan gold demand. Yang biru yang semakin tak ada ni adalah gold discovery. Termasuk penemuan lombong-lombong baru against permintaan dunia dan semakin jurangnya semakin membesar. Okay, and kita tengok the world population now is about 7.85 billion, if I'm not mistaken. 7.85 billion. Okay, 7.85 billion inilah yang berebut emas yang sangat terhad ni tadi. Okay, kalau kita tengok gold sendiri dah outperform, dia dah mengatasi semua major asset in the world. Okey, contoh Nasdaq kalah, US Treasury kalah, US Corporate kalah, US Cash kalah, US High Yield kalah, S&P 500 semua kalah. So gold mengungguli dari segi all the major asset in the world. Okay, so ini menunjukkan gold adalah the best investment portfolio untuk zaman sekarang ni. Alright. Okay, now kita tengok pula gold market. Gold market cap uh, currently about 11.3 trillion. Dari segi capital market untuk gold saja. 11.3 trillion. Kalah Microsoft yang lain-lain yang saya mention kat sini. Okay. Now, kalau kita tengok gold performance for the past 20 years. For the past 20 years, dia dah daripada berapa? RM30, RM20 lebih sehingga ke sekarang dah 300 lebih. Bermaksud gold dah mencapai lebih daripada 8 kali ganda kenaikan for the past 20 years. Okay. So kalau kita cakap now 20 years ke sini. Okay. 20 years. For the next 20 years, boleh tak kita cakap dia akan naik 8 kali ganda lagi daripada sekarang. Kalau mengikut historical data. Okay. So kalau 8 kali ganda, kalau sekarang harga 300, bermaksud apa? Bermaksud gold price is heading to apa? 2,400 per gram. RF 2,400 per gram. So bayangkan mereka yang ada kumpul emas yang dah start bermula mengumpul emas sekarang, 20 years down the line dia akan jadi kilo jutawan insyaAllah. Okay. Right. Okay, now siapa quantum metal ni? Siapa quantum metal ni? Jadi kita kena hati-hati bila kita nak buat pelaburan ataupun nak membeli emas di mana-mana platform di luar sana. Yang pertama sekali apa kita perlu tahu, kita perlu selidik dulu. Siapa platform ni? Dia berada di mana? Siapa collaborative partners dia? Okay. Quantum metal dari segi definition dia adalah is an international mobile gold trader using digital gold fintech. So the quantum metal ni adalah penjual emas. Itu basically apa yang didefinkan sebagai quantum metal. Itu yang entity quantum metal sebenarnya. Tetapi malam ni insyaAllah kita nak faham quantum metal bukan sahaja tempat kita boleh beli emas digital and physical, tetapi quantum metal boleh menawarkan fasiliti ataupun produk yang sangat luar biasa yang mana ianya dapat membantu kita mencapai financial freedom ataupun membantu kita mengubah kita punya financial landscape. Yang mana ianya produk quantum metal ni mampu menyelamatkan dan menggandakan. Kena ingat dua perkataan ni, menyelamatkan dan menggandakan. Okey. Okey, baik. Okey, dari segi keabsahan quantum metal.
Okey, bila kita tengok SSM ni bermaksud apa? Quantum Method adalah satu syarikat yang berdaftar di Malaysia. Daripada tahun 2012 lagi. Quantum Method sudah pun berdaftar dengan SSM pada tahun 2012, 30 bulan 7 2012. Okey. This is the company information kita boleh dapat daripada kursus. And the summary of QM capital share pun ada ni. Kita ada Perak Capital sebanyak 10 juta ringgit. And then kita ada director officer, boleh tengok dekat sini, nama Datuk Lim, nama Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari dan seterusnya. Dan kita ada juga shareholders and members kat sini. Okey, ni kita boleh tengok sendirilah. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh lagi, kita juga sebagai investor ataupun sebagai consultant especially, kita perlu memahami ekosistem emas itu sendiri. Okey, kita perlu memahami ekosistem bisnes emas di luar sana. Macam mana? Sekiranya kita nak, for example lah, kita nak berniaga emas in a big scale. Kita ada rezeki esok-esok lusa, in a big scale maksudnya kita perlu faham ekosistem emas ni. Yang pertama sekali, sekiranya kita hanya menjual emas secara runcit kecil-kecilan, tidak apalah, kita boleh ambil pada mana-mana perorangan. Tapi sekiranya kita nak tahu macam mana how bisnes emas sebenarnya berjalan, this slide is a good one for to digest and understand. Okay. Pertama sekali, kalau kita nak ada gold mining, okay, kita nak ada gold mining ataupun refinery, we need support from bullion bank. Okay, we need support from kita perlukan assist, bantuan daripada bullion bank. Kalau kita nak buat construction yang besar-besar, kita nak buat housing development, contoh kalau kita developer, kita perlukan bank untuk backup kita dari segi financially. Okay, baik. Daripada bullion bank, then only kita boleh buka mining gold, lombong emas. Okay, daripada lombong emas inilah terhasilnya emas kecil-kecil, emas yang macam berupa batu ataupun yang halus itu diproses di refinery, di kilang, supaya dia boleh buat penapisan untuk kita keluarkan emas, nak jaga emas punya purity tadi. Daripada refinery ni tadi, dia pergi barulah keluar kepada retailer, ataupun goldsmith. Daripada retailer ni tadi, pergilah kepada klien. Klien sama-sama klien corporate ataupun kalau kita, in our case, is our QBank clients lah. Okay, this is the ecosystem yang perlu ada dalam ekosistem bisnes emas di luar sana. Okay, kenapa kita kena tahu yang ni? Sebab kita nak relate, kita nak kena faham bagaimana quantum metal, ekosistem yang sedia ada di quantum metal dan ekosistem yang akan quantum metal establish. Okay, baik. Kalau kita tengok, tadi, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah upstream business, yang kedua adalah downstream business. Okay, upstream business tadilah yang kita mention tadi, kita ada gold mining. Okay, sekarang untuk current setup ni, quantum metal bergantung harap gold mining yang dikeluarkan oleh Perth Mint. Yang mana gold mining Perth Mint ini dikeluarkan sendiri. Perth Mint ini ada their own refinery. Okay, so dia ada refinery daripada Perth Mint dan juga IGR, Istanbul Gold Refinery. Inilah source sekarang ni yang quantum metal sourcing untuk our physical gold. Okay, now quantum metal currently is supported by ABC Bullion Bank atau JP Morgan Bank. Ada 2-3 lagi ingat bank yang memberi support dari segi financially kepada quantum metal. Okay, from here, quantum metal ada dia punya downstream business, iaitu quantum metal kepada QBank. Kita lah, QBank ni kita. Okay, kepada klien QBank kita dan juga kepada corporate seperti bank, government agency. Okay, macam tu dia ubah. Okay, baik. This is the current setup. Apa yang akan berlaku selepas ini adalah, dan yang sekarang sedang berlaku adalah, dia begini. Okay, now having said this, kalau kita tahu banyak kita dah share dalam kita punya group support, di mana quantum metal dah ada buat signing, dah ada buat collaboration
JV dengan Besra, iaitu Quantum Metal ada Quantum Metal punya own mining, lumbung emas sendiri, yang mana Quantum Metal adalah major shareholder gold mining yang bertapak di Bau Sarawak. Okay, if I'm not mistaken, saya difahamkan EIA, Environment Impact Assessment, sudah pun sempurna. Physical works akan bermula maybe anytime soon, insyaAllah. Okay, kalau bermaksud apa kalau quantum meter dah ada miner sendiri ni? Maksudnya apa? Maksudnya quantum meter tidak lagi bergantung harap sepenuhnya daripada gold mining dekat Permi. Not necessary quantum meter akan putuskan hubungan bisnes dengan Permi, tidak. Tetapi now kita daripada ada satu source, kita dah ada dua source. Satu daripada Permi, satu lagi daripada our own mining. Okay, that's number one. Number two, quantum meter akan sedang apply untuk have our own refinery di Sarawak. Okay, so refinery yang LBMA certified, LBMA certified. Maknanya ini akan jadi yang pertama di Malaysia yang ada refinery yang ada LBMA certified. Okay, LBMA certified, tuan-tuan, bukan senang nak dapat. Okay, dia bukan senang nak dapat. Okay, now kalau dulu kita bergantung harap daripada refinery daripada Perth Min dan IGR, now kita dah ada our own refinery. And satu lagi yang berita baik untuk kita semua sebagai investor konsultan Quantum Meter, Quantum Meter juga sudah set up our own Quantum Bullion Bank. Kalau sebelum ni kita maybe bergantung kepada ABC Bullion Bank, JP Morgan and what not, now kita boleh menarik nafas lega, kita ada our own bank. So kalau kita dah control dari segi upstream business ni, what does it tell us? So what does it tell us sebenarnya? So kita dah control bahagian atas now, and kita pun ada bahagian bawah, bisnes di bahagian downstream business, di mana daripada sini akan pergi kepada quantum metal dan akan pergi supply per qubit kita sekarang ni, dan akan pergi kepada corporate, bank-bank dan government agency, and akan pergi kepada our own quantum metal jewelry. Okay, quantum metal jewelry ini pun satu berita yang sangat baik. InsyaAllah dalam bulan 11 ni saya difahamkan kita akan ada first outlet yang quantum metal jewelry di Paragon Mall Penang. Okay, di mana di sini it's a one stop center. We have our physical good di sana. Kita boleh beli emas 999, 916, kita boleh ada kita boleh buat trade in, kita boleh macam-macam dalam tu. Ini dalam quantum jewelry ini, insyaAllah dalam hari Rabu nanti, kalau saya ada sesi Rabu nanti, kita akan share sedikit sebanyak apa information yang kita ada dari segi quantum jewelry, di mana dengan modal, saya difahamkan dengan modal RM1,000 sahaja boleh bertukar kepada 3,200. Ini kita akan share hari Rabu, sesi yang berlainan. Okay, insyaAllah. Baik. Okay, now enough with that. Jom kita kenal top management di Quantum Metal. Datuk Lim Kuan Soon, siapa tak kenal dia, adalah kita punya founder, group managing director. We have kita ada yang berbagai Datuk Tan Sri Datuk Mazlan bin Lazim, Chairman, Deputy Chief of Police Malaysia, PDRM. Okay, kita ada Haji Kemarizaman bin Johari, former Director Bank Negara Malaysia, orang kuat quantum metal, orang yang kepakarannya dalam public policy lebih daripada 40 tahun bersama Bank Negara Malaysia, juga bersama kita. Dan kita ada Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad, Syariah Committee Chairman. Bukan kali-kali sebab quantum metal adalah satu syarikat yang patut syariah, malah kita ada satu unit khas yang menjaga syariah compliance yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Mazlan, bekas Mufti Penang. Dan kita ada Haji Jamal Muhammad bin Muhammad Maidin sebagai director. Beliau ini adalah pakar atau senior advisor kepada WISE. WISE ni adalah satu platform di mana untuk kita buat intercountry transfer of fund. Okey, kita tengok 5 barisan top management di quantum metal ni, they are all expert dalam bidang masing-masing. Kita ada Datuk Lim sebagai head ataupun ketua ataupun founder yang
yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dan idea yang sangat, vision yang sangat jauh. Kita ada polis di sebelah kita, kita ada orang yang jaga dari segi public policy yang mahir, yang pernah bekerja dengan Bank Negara selama 40 tahun. Kita ada bekas mufti untuk jaga syariah, dan kita ada senior advisor kepada WISE. Kita tengok kalau combination of these five, Quantum Method adalah satu syarikat yang punya leadership yang sangat-sangat luar biasa. Okay, baik. Okay, now, kenapa Quantum Method? Okay, kalau saya boleh, allow me untuk share beberapa yang saya nampak Quantum Method dari segi 6 big area. Pertama, syariah compliance-nya. Kedua, supplier-nya adalah very reputable supplier ataupun source. Ketiga, yang kita beli tadi ada security, ada reliability-nya emas tu tadi. And dari segi credibility, ada reputation and trust. Dari segi auditing integrity pun kita boleh tengok angle tu juga. And dari segi commodity trading platform atau financing pun bermasuk dalam kali-kali ikut. Sebab di sini, kenapa Quantum Method? Kalau orang faham pasal satu-satu business entity, bagaimana dia punya sustainability plan dia, dari segi integritinya, so kita selalu melihat dari segi angle-angle macam ni lah. Okay, so let's go by one. Okay, dari segi syariah compliance, dari segi syariah compliance, Quantum Method comply ataupun diberikan syariah pronouncement bukan satu, bukan dua, bukan tiga, malah empat badan yang mengakui, yang acknowledge yang Quantum Method adalah satu syarikat yang patuh syariah. Yang pertama, dalam Malaysia, Tawafuk Konsultansi Sdn Bhd, dia bagi pronouncement produk patuh syariah, produk GSA, GAE dan GCA. Kita ada juga daripada Rokobah luar negara yang bertapak di New York. Kenapa sampai New York? Sebab Quantum Method will be listed in Nasdaq nanti insyaAllah. So di situ nak menunjukkan bahawa we are serious about syariah compliance product, di mana bukan sahaja pasaran di Malaysia, malah bila kita listing di Nasdaq, kita juga memastikan produk Quantum Method adalah 100% patuh syariah. Okey, ini daripada syariah compliant daripada Fintech Syariah Indonesia. Kita cek dekat Fintech Syariah Indonesia, kita tengok dari sana Quantum Method satu produk yang satu platform yang patuh syariah. Dan juga last but not least, daripada IOFI. IOFI ni, Quantum Method adalah satu syarikat atau platform yang berdaftar dalam World Gold Council. To be members of World Gold Council, Quantum Method perlu mencapai satu standard syariah, pematuhan syariah dari segi IOFI standard. Okay, so all this yang kita mention tadi semuanya adalah patuh dari segi IOFI standard. Alright. Okay, dari segi supplier, okay, as we know, Quantum Method sekarang ni kita dapat supply daripada Permin sendiri. Permin adalah satu syarikat kepunyaan kerajaan Western Australia government. Okay, dan juga kita ambil kita punya physical gold daripada IGR Istanbul Gold Refineries. Dan juga soon insyaAllah we gonna have our own Quantum Method from our own mining, from our own refinery, LBMA certified. Okay, this is sangat-sangat luar biasa tuan-tuan. Okay, dari segi security, okay, every purchase, every produk yang kita beli, walaupun serendah RM10, disimpan, our physical gold tadi disimpan di BRINZ Singapore, di mana ianya diinsurankan 100% oleh Lloyd's of London. Okay, BRINZ ni umur BRINZ dah mungkin dalam 150 tahun lebih dan berada dalam 110 buah negara. BRINZ ni, okay. Kenapa sampai ke Singapura? Sebab di Malaysia tak ada lagi. Di Malaysia dekat PJ hanya ada administration saja, okay, dekat PJ. The closest semua ada dekat Singapura. Okay, BRINZ ni bukan saja disimpan emas Quantum Method je, emas daripada Permin atau mana-mana saja. Ini juga adalah satu tempat penyimpanan emas untuk bank-bank di Asia Tenggara ataupun player-player, teku-teku yang membeli emas bertantan. Di situlah mereka simpan dekat BRINZ. Kenapa? Ianya selamat. Okay? Dan diinsurans 100%. Lloyd's London ni pula adalah satu syarikat insurans yang berumur lebih daripada 350 tahun dah, kalau tak silap saya. Okay? Kalau nak tahu macam mana reputation of Lloyd's London ni, kalau tak silap saya, majority of klausa insurans di Malaysia ni dia refer pada Lloyd's London lah. Alright.
Okey. Dari segi credibility, dari segi reputation, dari segi trust, tengok collaboration with four local banks, okay? Daripada Afin Bank, Bank Mualaf Alliance Bank, RRG Bank. These four bank lah agent kepada Quantum Metal. These four bank, physical gold mereka di supply, dibekalkan oleh Quantum Metal. These four bank. Kalau tak percaya, pergi pada Afin Bank. Saya nak beli gold balas 1 gram, tengok siapa yang pemegahnya, Quantum Metal. So kalau kita tengok, kalau bank mempercayai Quantum Metal, dan siapa kita untuk tidak percayai Quantum Metal, sebab bank punya diligence support, tuan-tuan. Bank punya diligence sangat-sangat support, okay? Sangat-sangat terperinci, okay? Bukan saja dengan local bank, malah Quantum Metal juga ada collaboration dengan international bank. Bukan saja international bank, international number one rank bank in the world. Bank nombor 1, bank ranking nombor 1 dunia bekerjasama dengan Quantum Metal, iaitu dia melantik Quantum Metal sebagai exclusive distributor untuk Panda Gold Coin. Untuk Panda Gold Coin, okay? Bayangkan bank nombor 1 dunia melantik Quantum Metal sebagai exclusive distributor untuk Panda Gold Coin. Okay? Bukan kaleng-kaleng Quantum Metal kalau kita tengok. Okay, baik. Lain dari segi lain, government agency, My Angkasa. My Angkasa, kalau orang kerja government dia tahulah. Ini kalau ada My Angkasa, dia punya loan cepat approve. Kenapa? Sebab My Angkasa jadi jaminan. So My Angkasa dia bergabung dengan ACO, the Asian Cooperative Organisation. Sebenarnya ahli lebih kurang 10 juta orang. Dia collaborate dengan Quantum Metal membentuk ACO Gold. Membentuk apa? Membentuk ACO Gold. ACO Gold tu Quantum Metal punya lah. Kalau kita tengok sebiji dia punya, dari segi dia punya apa, dia punya website-nya. Okay. Baik. Lagi kita ada Aran Tukun, again another kaum agency, di mana inilah our collection point untuk physical gold kita. Okay. Dan kita ada Dewan Perdagangan Islam Malaysia, juga berkolaborasi dengan Quantum Metal. Dan juga ada segi auditing, dari segi integriti. Dari segi integriti, Quantum Metal ni adalah satu reporting unit. Reporting unit kepada Anti Money Laundering and Counter Financial of Terrorism Act, Bank Negara Malaysia, di mana setiap pembelian ni, sebab kita tak boleh beli emas melalui CDM, melalui kita transfer melalui ATM machine, kita nak transfer duit tak boleh. Quantum Metal tak benarkan, sebab semua pembelian emas di Quantum Metal perlu melalui online ataupun melalui counter bank, di mana di situ sudah ada declaration daripada mana fund itu datang. Okay. Of course, minimum of two, dua ni akan audit Quantum Metal secara annual yearly basis, dari segi compliance of dia punya, dari segi sudut compliance ni lah. Okay. Baik, dari segi commodity trade platform, di mana dulu kita ada Bursa Suat Silat, sekarang kita dah tukar pada Syuraka, di mana ini adalah tempat di mana untuk kita mewujudkan cash flow untuk kita buat tawaruk financing. Dan juga of course kita ada our financing and ABC Bullion Bank, and ada 2-3 lagi yang memberi sokongan kepada Quantum Metal. Okay, baik. So Quantum Metal is going global, tuan-tuan. Okay, sekarang dia dah ada minimum of 10 countries now. Minimum of 10 countries. Kita ada China ada 1.4 billion, India 1.4 billion, Thailand 100 million, Vietnam 100 million. So kita ada almost about 3-4 billion the access of untuk kita buat market Quantum Metal. So the market is huge, tuan-tuan. Market dia sangat besar. Are we ready? Kita dah ready belum? Sekarang dekat Malaysia mungkin kita ada 500-600 ribu orang sahaja yang join Quantum Metal. Okay? Bayangkan, the market is huge, tuan-tuan. Okay? Baik. Last but not least, untuk modul ni, kita nak bagi tahu Quantum Metal juga ada beberapa award, banyak award yang Quantum menang. Semua saya nak highlight yang ini sebab ini ramai orang ramai orang yang terlepas pandang ni, iaitu Quantum Metal dapat menang award untuk APEA, Asia Pacific Enterprise Awards, sebagai Best Financial Services. Okay, Best Financial Services ni, kalau kita nak tahu negara mana yang participate dalam award ni. Okay, antaranya saya nak mention Hong Kong. Okay, Hong Kong, Taiwan, China, India, Australia, Singapore, Brunei, just to mention a few. Dalam 18 buah negara,
Quantum Metal stands sebagai pemenang untuk Best Financial Services. Terkini 2-3 hari lepas, Quantum Metal juga dapat award, anugerah tertinggi sebagai Gold World Digital Award, something like that. Saya tak masukkan kat sini malam ni. Jadi Quantum Metal bukan saja shot sendiri, mereka di acknowledge, diberi award daripada entiti yang recognize Quantum Metal sebagai satu platform untuk best financial services. Okay? Okay, saya dah selesai untuk modul 1 untuk pengenalan Quantum Metal. Ada soalan tak yang ni? Okay. Saya share untuk second modul pula, insyaAllah. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey, baik. Okey, modul kedua yang kita nak cover pada malam ni adalah product mastery. Ini modul yang sangat-sangat penting. Adapun modul 1, you guys boleh pergi pada website and baca sendiri, and banyak berita-berita pasal quantum metal. Either that or banyak leader-leader yang post ke dalam media sosial. Okey. Untuk product mastery ni tadi, yang ini, you guys tak ada pilihan, but you have to master produk ni. Kenapa? Sebab dalam produk quantum metal ada rahsia-rahsia atau kunci-kunci yang tersembunyi di mana ianya adalah kunci kepada kilo jutawan, kunci kepada jutawan. Okay. So, baik. Of course, kelas ini bukan percuma. The payment amount is focus and learn. Please focus and learn. Apa-apa yang tak faham, kita keluar daripada meeting room today. Pastikan semua orang faham. Tak faham, kita tanya sampai kita faham. Okay? Baik. Okay, now. Saya suka gunakan slide ini sebab saya nak kita tukar culture kita. Kita nak inculcate new culture. Okay, fikir kalau selama ni kita berada di sini, kita menyimpan duit, kita bergaji sekian-sekian banyak, kita simpan sebahagian daripada gaji kita dalam bentuk wang ringgit dalam bank kita. 10%, 20%, 50%, tak kisah. Kalau gaji kita 3,000, kita simpan 500. Kalau gaji kita 1,000, kita simpan 100 minimum. Which is already good. Tapi kita menyimpan duit. Now, kita nak ubah fikiran kita nak simpan emas pula. Ada duit, kita transfer duit kita pada emas dan kita simpan emas. Okey, kedua-duanya adalah saving, kedua-duanya adalah simpanan, tetapi perbezaannya sangat nyata. Satu, menyimpan duit yang mana nilai nombor itu semakin besar, tetapi value dia semakin mengecil. Sebagai contoh, RM50 dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, kalau ada RM50, satu troli penuh. Okey, RM50 sekarang, kalau kita nak pergi beli pampers anak pun belum tentu lepas. Itu bermaksud macam mana nilai duit tadi telah dicuri oleh inflasi. Okey. Now, yang kita nak sekarang adalah this one. Kita nak simpan emas. Berdikit-dikit emas, walaupun numbersnya tidak secepat duit dari segi kiraan numbersnya dia terkumpul, tetapi value-nya semakin meningkat naik. Contohnya, 1 kilogram emas 20 tahun selepas, kita boleh dapat 1 biji MyV. 1 kilogram emas yang sama sekarang ni, kita boleh dapat 6 biji MyV. Macam tu. Okay? Baik. Now, ini adalah fakta investment ataupun ROI based on 6 tahun ke belakang. Kita tengok warna biru ni. Warna biru ni. Semuanya dicuri oleh pakcik inflasi kita ni. Okey, yang mana rata-rata hanya memberikan pulangan 2 hingga 8% sahaja setahun. Kalau kita buat kajian untuk kita jadi seorang jutawan dalam masa 10 tahun, kita perlu ada satu portfolio yang memberi pulangan kat kita 30% ke atas setahun. Barulah kita boleh jadi jutawan dalam masa 10 tahun. Okey. Jadi kalau rakyat di Malaysia ini ramai yang terlibat dalam property. Itu dipanggil leverage property. Apa maksud leverage property? Dia guna teknik OPM. Apa teknik OPM? Apa teknik OPM? Other people's money. Okey. Yang menggunakan teknik OPM,
Dia beli banyak-banyak property, then that property generate income for them. Okey, tapi tak semua orang yang dapat peluang untuk dengan property sebab dia perlukan satu high credit rating dan perlu modal yang besar. Okey? Baik. Kita nak daripada sini kita nak jump kepada 3 digit persen. Okey? 100%, 120%, 150% or even more per year profit. Macam mana kita nak buat? Ramai kalau kita stop dekat sini orang kata kita akan tipu. Kita ni too good to be true. Tapi kita akan provekan bagaimana kita boleh capai sehingga ke level ni. Baik. Okay, now. Dalam malam ni ada tak yang belum register lagi? Okey, kalau yang belum register, go ahead and register di bawah orang yang perkenalkan tuan-tuan dengan Quantum Method, orang yang ajak tuan masuk Quantum Method pada malam ni, masuk kelas pada malam ni. Okey. Yang dah register, yang belum lagi jadi introducer, cepat-cepat layakkan diri untuk jadi introducer, iaitu dengan membeli 1 unit JE kali 10 atau 3 unit JE kali 5. Kenapa? Sebab kita nak bagi korang emas percuma. Sebab selepas ni kita nak beli GSA dan buat GCA setiap bulan. Okey, kita nak beli GSA, kita nak selamatkan kita punya belanja hangus kita nak selamatkan gaji kita, and kita nak emas percuma. Jadi siapa yang belum jadi introducer, cepat-cepat layakkan dia jadi introducer. Kejap lagi beli 1 unit JE10 atau 3 unit JE5. Okey? Baik. Okey, sempitas lalu Quantum Method ada 3 produk utama. Okey? Ada 3 produk ini selalu, ini dah standard Quantum Method keluarkan, ramai orang share artikel yang sama, ramai orang share gambar yang sama. Okey? Dia ada 3 produk, 3 main produk. Dia ada GSA, dia ada GCA dan dia ada GAE. Okey? Baik. Okey. Dari segi kelebihannya. Okey. Apa kelebihan Quantum Method yang orang ramai sangat hari-hari berdua-dua masuk Quantum Method? Apa kelebihan Quantum Method? Okey. Kelebihan Quantum Method ada 2. Pertama, dia dapat menyelamatkan dan memaksimumkan. Ingat, pertama, dia dapat menyelamatkan dan memaksimumkan dalam satu ayat. Yang kedua, dia dapat memaksimumkan ataupun menggandakan. Anda yang mana satu? Saya nak dua-dua. Saya nak selamatkan dan gandakan, dan saya nak ganda dan gandakan. Okey? Ini kelebihan Quantum Method. Daripada 3 produk yang ditawarkan tadi, terdapatnya capability atau capacity untuk that particular product menyelamatkan belanja hangus kita, menyelamatkan gaji kita daripada hangus lentung, dan dapat memaksimumkan aset kita. Okay, kita kena pilih, kita kena tengok yang mana satu yang ada kelebihan untuk kita. Okay, sekiranya Quantum Method tidak ada, produk di Quantum Method tidak menawarkan dua-dua ini, maka saya tak rasa ramai orang yang berdua-dua masuk Quantum Method. Okay, baik. Okay, now saya tak nak guna slide yang tadi, saya nak guna slide yang ini. Okey. Ada 3 produk utama di Quantum. Okey, di Quantum Method ada 3 produk utama, okey. Yang pertama, GSA, Gold Storage Account. Okey, Gold Storage Account, kita kena tengok dekat sini keyword transform. Transform bermaksud apa? Daripada duit kertas kepada emas. That's it. Itu GSA. GSA kita boleh buat pembelian serendah RM10. Okey. Di GSA ini ada beberapa features. Yang pertama, kita boleh beli itu KM sell. KM jual, kita beli. Okey. Kita beli jual. Jual, KM buy. Okey, KM beli, kita jual. Okey. And then kita ada function transfer. Kita boleh transfer ke Quantum Method punya members. From ahli to ahli. Okey. Nak transfer dalam bentuk gram pun boleh, nak transfer bentuk ringgit instantaneous. Okey. And then yang ketiga adalah withdraw. Ni nak withdraw physical. Okey, kita boleh withdraw physical. Okey, kita nak withdraw physical ni ada tiga cara. Okey, yang pertama kita boleh hantar nak minta Quantum Method deliver.
delivery. Okey, yang kedua tekun. Rana tekun ni tak semua tempat ada kena tengok balik. Macam kalau kat Selangor ada dua. Yang pertama di Shah Alam dan yang kedua di Semenyih. Kita kena pilih tempat yang ada. Yang ketiga ATM Gold. ATM Gold di Penang ataupun di KL. Soon kita akan berada di Johor Bahru. InsyaAllah ada 3. Sekarang ada 2. Soon kita akan berada di Johor. Untuk yang cawangan ketiga yang ada ATM Gold. Okey, ini adalah fungsi GSA. Itu saja. Okey. So itu GSA. Adapun GCA ni nampak tak preserve. Preserve. Kalau GSA tadi berhenti dekat sini sahaja, untuk GCA dia tambah lagi satu fasiliti di mana kita boleh dapat 85% balik cash. Okey. Yang kita nak cerita pada malam ni panjang lebar adalah berkenaan dua produk ni. Sebab dalam dua produk ini kalau kita perhatikan betul-betul adanya kebolehan ataupun kapasiti untuk kita menyelamatkan dan menggandakan. Menyelamatkan dan memaksimumkan atas GCA ini saja. Kita boleh menyelamatkan, bukan saja menyelamatkan, tetapi kita boleh juga menggandakan aset kita. Dan untuk produk GAE ini pula, kita boleh menggandakan sehingga 10 kali ganda. Tengok enhance ni tadi. Okey, menggandakan. Okey, kita buat projek sama lagi senang. Okey, katakanlah kita ada RM1,000 di sini. Okey, RM1,000. Kalaulah kita ambil 200 per gram senang nak kira, kita dapat 4 gram. That's it. Itu yang akan berlaku. Itu yang akan berlaku di GSA. Kita ada RM1,000, tukar, transform kepada emas dapat 4 gram. Itu yang akan berlaku. That's it. Yang mana emas kita ini berada dalam GSA punya account. Itu. Adapun untuk GSA, kalau ada RM1,000 di sini, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 4 gram dan juga 800,5. Inilah yang luar biasa ni kalau untuk GCA, di mana ianya adalah untuk menyelamatkan aset kita. Bukan saja menyelamatkan sahaja GCA ini, dia juga untuk menggandakan sekali. Dia ada dua fungsi. Dia ada dua fungsi di situ untuk GCA. Boleh menyelamatkan dan boleh menggandakan. Bagaimana produk GCA dapat menggandakan nanti? Hari Rabu, join kita punya kelas. Kita akan tunjuk bagaimana GCA boleh menggandakan aset kita tadi. Okay? So kita dapat 4 gram dan dapat 800,5. Ini adalah business model untuk GCA. Wajib berlaku. Setengah orang dirisau dapat ke tidak 800,5 ni, 85% ni. Jangan risau tuan-tuan. Ini adalah yang akan wajib berlaku. Yang tak wajib berlaku yang ini. Sama ada 4 gram ke, 3 gram ke, 2 gram ke, mengikut harga semasa. Okey? Mengikut harga semasa. Last but not least, yang untuk GAE ni pula macam mana? Kalau ada RM1,000, menggandakan, dia akan jadi nilai akan dapat equal 40 gram. Nampak tak? So, you guys faham je selat yang ini, then you are good to go already sebenarnya. So, it's a good start already. GSA, beli 1,000 dapat 4 gram. That's it. Dia berhenti kat situ je. Dapat 4 gram. Ada emas 4 gram dalam GSA kita. Dengan 4 gram ni, kita boleh keluarkanlah emas. Untuk 1 gram kita boleh keluarkan fizikal. Untuk GCA, ada 1,000, dapat 4 gram dan dapat 85% daripada 1,000 tadi. Iaitu 800,5. Itu fungsi GCA. Dapat emas dan dapat duit. Itu GCA. Untuk GE pula, kalau 1,000, kalau yang GCA dan GSA hanya bagi 4 gram, dia bagi 40 gram. Bagi sini dia tidak bermaksud 40 gram ni kita boleh ambil balik rumah, bukan. Tidak. Dia bagi nilai trade. Dia bagi nilai trade untuk 40 gram. Jadi keuntungan kita berdasarkan 40 gram. Jadi kita nak discuss penyelebar malam ni dua beradik ni, GCA dan GAE. Okey? Baik. Ini ekosistem jualan emas. Ini saya tak nak cover malam ni, insyaAllah. Ini mungkin dah pandai semua ni. Okey. Kita pergi, apa yang dikatakan boleh menyelamatkan ni tadi. Apa yang kita maksudkan boleh menyelamatkan ni tadi. Okey. Okey. Menyelamatkan tadi, kita cakap preserve kan? Preserve itu GCA. Ini adalah GCA, flowchart GCA. Okey. Pertama sekali kita dapat gaji. Orang yang ada yang dapat gaji hari ini kan, esok banyak kita dapat gaji. Okey. Do not miss buat GCA, tuan-puan. Okay, esok dapat gaji, kepada yang dapat gaji esok, jangan miss buat GCA. Kenapa? Kerana GCA lah satu-satunya produk yang boleh membantu semua lapisan masyarakat.
Adapun produk lain tu dia agak agak berbeza sedikit. Contoh GAE, GAE ni bukan untuk semua orang. Okey, untuk GCA ni untuk semua orang. Untuk siapa? Untuk orang yang ada perbelanjaan. Untuk siapa? Untuk orang yang nak dapat recovery balik daripada perbelanjaan yang dia dah spend. Okey, so apa yang akan berlaku apabila kita dapat gaji aja, pertama sekali you buy gold. Pertama sekali you buy gold. Berapa nak beli? Gaji RM5,000, beli RM5,000. Gaji RM1,000, beli RM1,000. Gaji RM10,000, beli RM10,000. Gaji RM30,000, beli RM30,000. Habis nak makan kat mana? Okay, now, bila sampai di sini, inilah GCA flowchart. What you do, bila you buy gold RM20,000, RM30,000, RM3,000, RM5,000, RM500,000, RM1,000, berapa banyak gaji kita, you take convert to gold convert. When you do this, bermaksud you nak simpan 100% and you nak spend 85% daripada nilai gaji you. So, apa yang berlaku bila you buat tick convert to go convert? Maksudnya tadi, kalau kita punya graf tadi, graf yang kita punya diagram yang ketiga tadi lah. Diagram yang kedua. Kita dapat emas dan kita dapat cash for us to spend. So, emas ni dalam 100%. 100% nilai emas yang kita beli tadi, kalau RM5,000, nilai emas berharga RM5,000. Kalau RM10,000, kita ada nilai emas berharga RM10,000 pada masa itu. Okey, dia akan disimpan di holding inventory dan kemudian dia akan bagi cash kita 85%. So now inilah yang kita katakan our expenses daripada 85% ni adalah actually your asset. Okey, everything yang kita spend daripada 85% ni adalah kita punya aset. Kenapa tidak? Kerana sebab kita dah backup sesiap kepada dengan emas. Okay, this is the flowchart. Alright. Okay. A dengan non-GCA. Kita tengok yang non-GCA dulu. Tengok yang ni dulu. Non-GCA dapat RM5,000. Okay. Immediately daripada RM5,000 ini akan keluar segala macam. Bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang. Segala macam keluar kat sini. Dan kita dapat RM5,000 ni, katakanlah kita jenis yang orang yang wise. Orang yang jenis yang suka menyimpan walaupun sedikit. To compare apple to apple dengan GCA tadi, kita katalah kita simpan 50%. Berapa? 50%. Itu berapa? Kita spend 4,250 yang kita spend, kita simpan 750. 750 ni kita beli emas. Contoh, kita nak compare keuntungan beli emas secara biasa dengan GCA. Kita beli emas 750 kata 300 dapat 2.5 gram gold. Okay? And then kita tengok kita bila profit naik 100%, katalah harga emas 300, dia naik sehingga 600, bermaksud kita ada untung 1,500. Daripada 7,500, 1,060, 100%. Ini cara kaedah bukan GCA, tetapi 15% tadi kita buat beli emas. Sebab kita nak compare dengan cara beli emas di GCA. Okay, now, dengan cara GCA pula macam mana? Gaji RM5,000 tadi, dia tak keluar spend. Kenapa? Apa yang dia buat? Dia terus beli emas, beli gold and apply GCA. So apa yang dia akan dapat? 4,250 cash, sama macam ni juga. Okay, and then dia ada 16.67 gram emas. 16.67 gram emas bernilai berapa? Bernilai RM5,000. Bernilai berapa? Bernilai RM5,000. Okay, so RM5,000 ni tadi emas ni tadi berada dalam holding inventory. Katalah emas naik 100%. Katalah emas naik 100%, bermaksud keuntungan dia adalah 667%. Macam mana dapat 667% ni? Untuk GCA cara yang biasa ni, keuntungan dia adalah 6.67 kali ganda. Dia sama macam J kali 5. 5 kali ganda kan? J 10 kali ganda, 10 kali ganda kan? Untuk GCA, dia ada ganda juga. Itu saya cakap. Dia dapat menyelamatkan dan menggandakan at the same time untuk GCA ni tadi. So, kalau naik 100%, emas dia darab dengan 600 daripada harga 300, value dia berada 10,000. Tengok. You nak 1,500 ke? You nak 10,000. You nak 1,500 ke? You nak 10,000.
Okey? Boleh faham? Boleh faham? Okey. Now, saya terpaksa patah balik tadi sebab saya terlalu cepat tadi. Okey, saya patah balik dulu. Okey. Yang ni saya tak cover. Okey. Tadi kita nak selamatkan gaji tadi. Tadi cara yang tadi ni cara kita nak selamatkan gaji kita Katakanlah kita bergaji 10,000. Kenapa banyak sangat tak kisah 10,000, 5,000, 1,000 tak kisah. Sekarang kita nak belajar konsep saja. Kita dapat gaji 10,000, apa kita buat? Pertama sekali you terus beli emas. Okey, you beli emas dapatlah 37.38 gram emas. Okey. Then you akan dapat 85% daripada 10,000 iaitu 8,500. Okey. So 8,500 inilah yang you akan berguna untuk belanja bayar kereta, bayar rumah, bayar bil-bil segala macam. Okey. Kalau kita perasan apa yang berlaku, apa yang kita dah buat sebenarnya ni, daripada 10,000 ni tadi, kita dah ada aset emas 37.38 gram ni tadi yang bernilai 10,000 dan kita dapat cash 8,500. Kita campur dua ni, apa yang berlaku adalah kita dah ada 18,500 aset value kita. Sekelip mata daripada 10,000 kita dah dengan menggunakan kaedah GCA ni tadi, kita dah kembangkan aset kita, kita dah tingkatkan aset value kita by a factor of 1.85 ataupun by 85%. Daripada 10,000 akan jadi sekelip mata dia jadi 18,500 ringgit. Nampak tak? So apa yang berlaku sekarang ni, yang 8,500 inilah yang you guys belanja. Segala macam belanja silakan. Okey, nampak tak yang berkilau ni? Yang berkilau inilah yang akan bekerja untuk kita siang dan malam 24/7. Tak kena penat, tak kena erti penat dan lelah. Okey, dia akan bekerja untuk kita. Okey, so kita tengok balik siapa yang akan berlaku. Contoh saya ambil emas naik 50% per year. Ini ada argument 10% boleh. Kita ambil 15% for the sake of calculation. Kita nak faham konsep. 50% per year, value ni. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-7, harganya dah berharga RM665. Tahun ke-7, harga emas berharga RM665. Yang RM8,500 ni kena fee tak yang kita ambil advance tadi? Ya, kita dikenakan fee sebanyak 3.5% setahun sahaja. Yang mana setahun kita bayar 297, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun kemudian kita kena bayar RM2,082.50. Okay. The best part of buat GCA ni adalah this fee ni kita tidak perlu bayar. Okay. Tak perlu bayar sekarang. Tak perlu bayar menggunakan duit poket kita. Tak perlu kita risau, kita buat, hari nak bayar bulan depan macam mana, tahun depan macam mana. Tak perlu. Because inilah kelebihan produk quantum metal GCA ni tadi. Okey? Baik. 7 tahun kemudian harga emas dah naik 665. Okey, 7 tahun kemudian harga emas naik 665. Kita ada berapa gram tadi? 37.38. 37.38 darab 665. Harga emas kita, value harga semasa emas kita adalah bernilai RM24,857. Okey, now kita ada emas 37 gram ni tadi, 7 tahun kemudian emas yang berharga 10,000 dah jadi bernilai 24,000. Okay, now di sinilah kita katalah kita decide, dah untung banyak, aku nak cash out lah. So what you do now, this is the current value. Okay, current value, ingat tak kita dah pakai 85% tu? Minus 85%, tolak balik yang kita dah pakai tadi. Kemudian fee. Nampak tak? Bila kita bayar fee, kita bayar 7 tahun kemudian. Bila kita bayar fee 10 tahun, 20 tahun kemudian. Bila kita rasa kita nak bayar. Bila kita tengok keuntungan emas kita tadi, kenaikan harga emas melonjak naik dan kita nampak keuntungan kita yang sangat besar, masa tu kita bayar. Siapa yang bayar? Keuntungan emas kita yang bayar. Kita tak bayar 1 sen pun. Nampak tak? Kita kontra daripada keuntungan emas kita tadi. So 24,000 tolak 8,500 tolak 2,000, kita masih ada 14,275. Bayangkan dengan 10,000 pertama tadi 7 tahun lepas
Kita dah buat GCA kan gaji kita, kita dah spend pun 8,500, dah habis dah. Dah terbayar dah rumah kereta kita, datang balik RM14,275. Ini 1 bulan, tuan-tuan. Katalah kita buat 7 tahun istiqomah, kita tak fail, darat dengan 12, darat dengan 7 tahun, 1,2 juta menanti kita, tuan-tuan. 7 tahun kemudian. So, bayangkan setiap bulan kita akan dapat bayaran 14,000, 14,000, 14,000. Sebanyak mana? Sebanyak 7 tahun. Selama 7 tahun berikutnya kita akan bergaji 14,000 sebulan. Macam itulah umpama dia. Boleh faham? Boleh faham yang ni? Okey. Baik. Okey. Okey, saya dah cover. Okey, ni saya dah cover. Okey. Yang ni. Okey. Tadi kita tunjuk gaji 5,000, 15% dia simpan tapi dia beli emas dengan 50% tadi. Okey. Sekarang ni kita nak tengok, nak tunjuk secara dulu-dulu. Dia tak ada ilmu emas langsung. Non GCA ni, okey. Daripada sini, okey. Daripada sini, yang ini dia beli emas kan, ini dia beli emas sikit kan. Tapi kalau dia tak buat GCA, tapi dia nak simpan dalam bentuk duit saja. Okey, dia nak simpan dalam bank. Apa yang akan berlaku? Okey, now 85% dia pakai setiap bulan seperti biasa. Dia simpan 50%, iaitu 700,500. Setahun dia simpan 9,000. Okey, setahun simpan 9,000. Okey, sebab 700 sebulan. Okey, now yang mana dia simpan hanya 50% dan 85% ni dipakai untuk belanja. Okay, now ini secara non GCA. Now kita nak guna cara masih berbelanja 85%, tapi daripada instead of saving 15% sahaja, kita nak saving 100%. Okay, macam mana kita buat? Macam kita belajar sebelum ni. Ada 5,000, terus beli emas. Nak belanja macam mana? Apply GCA. Buat apply convert to gold convert. So you dapat 85%. 4,250 for you to spend. And you dapat 20 gram per month. Ini average lah. Kita nak senang kira. Some less, some higher. So at the end of the day, setahun you dapat 240 gram. Setahun ini dapat 9,000, ini dapat 240 gram. So apa bezanya? So bezanya, you guys tengok Okay, kalau konvensional, katalah 9,000. Kita ambil lah bank bagi 2%. Bank Genius Ina dia bagi 10%, 2% profit. So 2% profit adalah 180. So you dapat berapa? RM180 setahun. Kalau you guna GCA, teknik yang kita propose, yang kita cadangkan, okay, kenaikan hanya 10%, you dapat balik berapa? You dapat keuntungan 4,100. So you nak 180 ke atau you nak 4,100? You nak 9,180 ke atau you nak 13,100? Yang mana you nak? Okay. Ini baru setahun. GCA kalau dia nak take effect, dia nak nampak kelebihan GCA ni, it has got to be 2-3 tahun ke atas. Barulah nampak GCA ni betul-betul power. Unless berlakunya lonjakan harga. Okey. Boleh? Okey. Now, kita dah faham sikit sebanyak pasal GCA. So, bila kita dah faham pasal GCA ni, kita perlu ada target, tuan-tuan. Kita tak boleh buat sesuatu, tak buat aja tanpa ada target. Kita perlu ada target. Okey? Kita nak tak sebab apa kita perlu target? Sebab kita nak tengok berjaya atau tidak plan kita tadi. So, target ni bergantung. Ada yang target 100 gram, ada yang target 1 kilogram, ada yang target 10 gram, ada yang target 100 kilogram, mengikut kemampuan masing-masing. Berapa banyak? Okey, nombor 1. Nombor 2, berapa lama ni? Berapa lama kita nak tengok ke target kita tadi? Okey, adakah selama-lamanya atau kita ada tempoh period? Yang saya nak cadangkan di sini adalah kita nak tengok selama 2 tahun lebih je. Sebab nak tengok macam mana how GCA ni dapat membantu kita. So, katakanlah kita ambillah 28 bulan ataupun 2 tahun lebih plus okey, ataupun kita buat 28 kali. Okey, macam mana kita nak buat? Contoh. Kita tak perlu fikir banyak-banyak. Okey. Dengan modal 100.5, kita dapat berjaya kumpul emas dalam kurang lebih 100 gram.
apabila kita buat GCA 1,000 sebulan mengikut gaji kita tadi selama 28 kali atau 28 bulan. Ataupun kalau gaji kita 10,000, kita akan berjaya kumpul dalam 1 kilogram dalam masa 28 bulan atau 28 kali. Ataupun kalau gaji kita 100,000, company kita yang ada OPEX 100,000, kita boleh kumpul emas sebanyak 10 kilogram dalam hanya masa 28 bulan ataupun 28 kali transaction. Atau kalau company lagi besar, dia ada 1 juta OPEX dia boleh kumpul 100 kilogram dalam masa 28 bulan ataupun 28 kali transaction. Adakah ini mustahil? Adakah ini mustahil? Okay, now let's do this. Katalah yang bergaji RM1,000. Katalah saya bergaji RM1,000. Apa yang saya akan buat? Saya akan beli emas. Dan saya akan ambil 800,000. Bermaksud apa? Modal sementara saya adalah RM1,000. Modal sementara saya RM1,000. Okey? Modal sementara Sebab apa saya kata sementara? Sebab you dapat balik 800,000. Jadi dengan gaji RM1,000 ni sebenarnya, modal sebenarnya you hanya 100,000. Hanya 15% sahaja. This is your forced saving. Inilah simpanan pencen anda. Okey? Walaupun you ada gaji RM1,000, you beli emas RM1,000 tadi, you dapat balik 800,000, bermaksud you punya modal sementara RM1,000 dah you punya modal sementara, modal sebenarnya adalah 100,000. So 28 bulan darab 3.58 gram, you akan dapat 100 gram. Okey? Okey, 100 gram ni okey, orang nak ada orang lain dia nak ada 100 gram, dia kena bayar RM30,000 untuk dapatkan 100 gram. Tapi kita, specialnya Datuk Lim bagi kita, sayangnya dekat kita, kita hanya bayar RM4,200 saja. Itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali kita bayar untuk dapatkan 100 gram. Nampak tak? Katakan 5 tahun kemudian emas naik RM800. Katalah RM800. 800 darab 100 gram, dah ada RM80,000 asset value kita. Katalah kita ada 5 kali ganda, katalah gaji kita 500, sebanyak 5,000, bermakna kita ada 500 gram. Kita ada 400,000 asset value kita. Dia nampak tak? Sama, sekiranya kita bergaji 10,000. Bermaksud 10,000, ini satu kosong tertinggal. 10,000 adalah modal sementara. So, modal sebenar adalah 1,500. Kenapa? Sebab kita dapat 85% balik, 8,500. So, nak dapat 1 kilo ni kalau orang luar, dia bayar 300,000. 300,000 baru dapat 1 kilo. Kita hanya bayar 42,000 sahaja. Itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Pak, 28 kali berapa? 1,500 setiap kali. 1,500, 1,500, 1,500. Bayar 28 kali, dapat 1 kilogram. Nampak tak? So, kalau emas naik RM800 kemudian hari, kita dah ada 800,000. 800,000 asset value kita. Kalau lah 5 kali ganda daripada itu, kita bergaji RM50,000, kita ada 4 juta asset value kita. Nampak? Untuk company yang ada overhead tinggi, RM100,000 ke atas, why don't you do this? Saya suggest. Okey, ada RM100,000 sebelum bayar gaji, sebelum bayar segala macam operation cost, you buat beli emas dulu. Okey? So, you dapat 358 gram. Dapat 85,000 balik. Inilah yang you belanjakan untuk dapat 10 kilo, tuan-tuan. 10 kilo kalau orang biasa, dia kena bayar 3 juta, tuan-tuan. Dia kena bayar 3 juta ringgit untuk dapat 10 kilogram. Kita buat sambil-sambil aja. Sambil-sambil minum kopi aja, kita klik-klik, kita hanya bayar 420,000 sahaja untuk dapat 10 kilo. Itu pun kita bayar sebanyak 28 kali. 28 kali. 15,000 setiap kali. Emas naik RM800 per gram, dah ada 8 juta. Kalau 5 kali ganda tu kita punya OPEX, dah ada 40 juta. Asset value kita.
Dengan kaedah menukarkan sebelum belanja tadi, kita buat GCA je. Okey? Boleh faham? Alright. Now, dalam kaedah buat GCA ni, saya nak bagi idea. Mungkin tuan-tuan boleh idea lagi besar, lagi banyak. Saya nak bagi idea. Kita menggunakan teknik pinjam sekejap. Contoh, kita ada husband and wife. Husband bergaji 10,000, wife tak bekerja, adalah allowance 1,500. Okay. Kalau ikut kaedah biasa, GCA biasa, 40, dia beli emas 10,000 dapat 40 gram, contohlah kita bagi, dapat 8,500, and then apa dia spend. So isteri tak dapat apa, so harus dalam 40 gram saja. Instead of doing this, apa kita nak suggest? This. 10,000 ni tadi, si suami beli emas dulu macam biasa, dapat 40 gram dan dapat 8,500. 8,500 ni tadi, suami pinjamkan sekejap kepada si isteri. Pinjamkan sekejap kepada si isteri, 8,500. Yang ada 1,500, isteri top up 1,500 tadi, jadi 10,000. 10,000 beli emas, dapat 40 gram dan 8,500. 8,500 ni pulang balik kepada si suami. Si isteri jangan buat kacau. 8,500 dipakai untuk dia. Bagi balik pada si suami boleh spend. You do this, daripada 40 gram per household, dia dah increase kepada 80 gram per household. Nampak tak? Teknik pinjam sekejap dalam masa 1 hingga 5 hari bekerja dah selesai ni yang ni. Ataupun senario kedua, macam mana? Kita combinekan. Laki bini ni combinekan. Dua-dua bekerja. Okey? Si suami bekerja, si isteri bekerja. Bergaji RM10,000. RM10,000, kalau biasanya si suami dah faham, si isteri dah faham, dia akan buat GCA dulu. So dia akan dapat 40 gram dan 8,500 untuk belanja. Si isteri pun sama, dia buat dapat 40 gram dan 8,500. Ini dia belanja, ini dia belanja. So dia dapat 840, dapat 80 gram saja. Instead of doing this, kita nak suggest kepada suami isteri yang bekerja ni, apa you buat? 10,000 ni teknik pinjam sekejap. TPS, teknik pinjam sekejap. 10,000 ni pinjam sekejap kepada si suami. So daripada 10,000 dia jadi 20,000. 20,000 beli emas dapat 80 gram dan 17,000 cash back 85%. 17,000 ni bagaimana? Bagi kepada si isteri, boleh pulang balik pada si isteri tambah lagi 3K untuk dapatkan 20,000. Jadi 20,000 beli emas dapat 80 gram dan 17,000. 17,000 ni bahagi 2. Suami 8,500 untuk belanja, si isteri 8,500 untuk belanja. So now dia dah jadi 160 gram per household. Daripada 80 kepada 160 gram per household. So banyak cara-cara kita nak buat, macam mana kita nak gandakan, nak banyakkan gram kita. Dalam bisnes emas, dalam pelaburan emas, apa yang kita nampak adalah the more gram you collect, the better you are in the future. So kita nampak kepada grammage tadi. That's why kita nak kumpul emas sebanyak yang mungkin. Bukan kita menunggu harga rendah, sampai sudah harga rendah kita tak beli, kita tak bagi GCA, dan kita melepas saban hari, saban bulan. End up kita tak pernah beli pun. Beli sikit-sikit aja. So dalam ilmu emas ni, kita beli dan kita lihat. Bukan kita lihat dan kita tak beli-beli. Okay? Baik. So now, untung ke buat GCA ni? Untung ke tak buat GCA ni? Kita tengok yang ni untuk holding inventory yang ni. Okay, convert ni bermaksud yang dah dia belanja. Kalau kita 85% lah yang dia dah belanja. Banyak mana? Dia dah belanja 3 juta USD. Nampak tak net gain ni? Net gain ni adalah yang datang balik. Yang datang balik. Bukan 3 juta, sorry. 4 juta. 400,000. Ini yang datang balik. So, kita dah belanja 3 juta. Yang datang balik 400,000. Tapi kalau kita dapat GCA, yang kita dah belanja yang ni, gone. Hangus. Tak akan datang balik lagi dah. Tetapi dengan kaedah GCA, adanya potensi yang dia akan datang balik. Ini baru setahun. Ini baru setahun. Kalau you guys ada masa, hari Rabu nanti join kita punya kelas calculation, di mana kita akan tunjuk macam mana power GCA ni throughout the years. Kita ada calculation, kita ada calculator
Macam mana kita tengok GCA ni? Macam mana dia membantu kita untuk kita jadi kilo jutawan? Dengan hanya kita tukar habit saja. Sebelum berbelanja, kita GCA kan dulu. Nampak tak? Boleh nampak? Boleh? So, ada akaun kita yang kat sini negatif. Warna merah. So what? Tak apa tuan-tuan. Kenapa? Sebab harga sekarang, sebab dia average out. Dia average out. Dia average out. So, dia katalah kita ada 20 transaksi. So, yang ini adalah average out dia. Dia ada yang dah untung, ada yang dah untung, ada yang rugi, masih belum untung. Jadi, kalau dekat sini, best thing pasal GCA ni, kita tak terminate the whole thing ni. Kita pergi pada transaksi kita terminate satu-satu yang mana yang untung saja. Satu-satu yang mana yang untung saja. So, yang ini akan boost up tinggilah. Lagi tinggilah. Sebab dia tak ditarik oleh yang value yang rendah tadi. Okey? Boleh faham? Boleh? Okey. Baik. Okey, now. Sekarang kita dah faham kan pasal GCA. So, now. Looking back dekat kita punya expenses. Pinjaman perumahan kita. Pinjaman peribadi kita. Belanja dapur kita. Pinjaman kereta kita. Belanja sekolah anak. Bil kredit. Bil elektrik dan air. Bil internet. Astro. Nak shopping. Pastikan sebelum keluar ni tadi, ianya hanyalah daripada 85% tadi tuan-tuan. Hanyalah daripada 85% tadi. Kalau tidak daripada 85% tadi, bermaksud kalau dah 10 tahun you dah bekerja, you akan ulangi benda yang sama. Kalau tak percaya, katakanlah gaji 3,000 sebulan. Okey, katakanlah gaji 3,000 sebulan. Dah kerja selama 10 tahun. 3,000 darab 12, 36,000. Darab, ni 3K. Sorry. Okey. 3,000 darab 12 darab 10 tahun. So, maksudnya dia dah ada 360,000. 360,000 yang 10 tahun lepas mana pergi? Mana pergi 360,000 tadi? Habis. Di sinilah. Ni, semua ni. Okay. Now, katakanlah you ada 20 tahun lagi. So, bermaksud you ada 720,000 lagi, 20 tahun kerja lagi, minimum, you akan dapat gaji 720,000. Agak-agak akan ke mana 720,000 kalau you tak buat GCA? Akan hilang juga. Tapi, kalau setiap bulan you dapat buat GCA, insya-Allah kalau 3,000, you akan dapat pulangan kurang lebih sekitar 4 to 5 juta asset value nanti. Ini dalam calculation nanti kita akan ajar hari Rabu. Okey? So, maksudnya apa? Kalau macam saya pastikan perbelanjaan saya dan keluarga saya daripada sini, daripada 85%. So, bermaksud pagi-pagi saya makan roti canai, emas saya bertambah. Saya makan teh tarik, emas saya bertambah. Saya top up touch and go, emas saya bertambah. Saya bagi belanja sekolah anak hari-hari, emas saya bertambah. Kenapa? Sebab kita pastikan kita buat GCA sebelum kita berbelanja. Okey? Boleh? Jangan buat GCA hari ni, esok kita tengok untung rugi. It doesn't work that way. Sebab GCA ni bersifat long term. Okey? Baik. Now, kita dah faham pasal menyelamatkan tadi. Menyelamatkan sebenarnya dia menyelamatkan dan menggandakan sebenarnya GCA yang kita akan cover Rabu nanti insyaAllah. Sekarang ini kita nak tengok pula produk kontraktor bagaimana yang dikatakan memaksimumkan tadi. Okey? Okey. Tidak lain tidak bukan our killer product GE kali 10 atau produk GE enhancement. Okey? Baik. Konsep GE kali 10. Ini yang kita bayar. Kita bayar satu je. Kita dapat 10. Siapa yang bagi ni? Siapa yang bagi ni? Kita bayar satu, kita dapat 10. Siapa yang bagi? Inilah yang dinamakan quantum meter yang bagi kita melalui tawaruk financing. Okey, melalui tawaruk financing, pembayaran bertangguh. Sama dengan produk JE kali 5. Ini yang kita bayar, kita dapat 5. Kita beli satu je dapat 5. Siapa yang bagi ni? Quantum meter bagi melalui tawaruk financing. Yang kita dikenakan berapa? 3.5% per year. Per year. The lowest in the market.
Kalau tuan-tuan ada jumpa yang rendah lagi, bagi tahu. The lowest in the market. Okay? Baik. Okay. Macam mana kita nak faham konsep tawaruk ni? Okay? Contoh, kita ada modal satu je kan? Fundamental akan bagi 9 kali ganda. Ini untuk 10 kali ganda. Okay. Kita dapat satu, contoh katalah kita 250 lah kat sini. Sini dapat darab 9, 2250. 2250 yang fundamental bagi kat kita. Bagi finance kat kita. Okay. Tunggu, kita dapat untung. Okay. Untung ni berdasarkan mana? Berdasarkan keseluruhannya sekali. Berdasarkan satu kotak biru dan merah ni. Bukannya berdasarkan ini saja, berdasarkan keseluruhannya sekali. Berdasarkan trade value kita. Yang 10 kali ganda tu. Okay. Yang 10 kali ganda tu. Baik. Okay, now. Bila kita dapat profit, and profit ni kebetulan dah capai kita punya target profit, apa kita buat? Kita nak terminate. Bila kita terminate, kita nak jual lah. Apa yang akan berlaku pertama sekali adalah 10 ni, yang merah ni, dia ambil dulu. Kita pulang balik kepada quantum metal. Kita pulang balik. Yang tinggal apa? Biru dan merah. Nampak tak? So, to be exact, minus fee lah. Biru dan merah, minus fee. Kau perasan tak yang hijau ni? Semua kita punya. Quantum metal tak ambil pun. Quantum metal hanya ambil fee 3.5% setahun daripada apa yang dia belanja, berapa hari kita pakai. Kalau 100 hari, 1 harilah kita bayar untuk 100 hari. Kalau 6 bulan, kita bayar untuk 6 bulan saja. Macam tu Boleh? Okey. Baik. Kita buat pengiraan sikit lah bagi faham lagi. Katakanlah nama Abu. Abu ada RM10,000. Okey. Dia nak beli emas di kedai emas. Kedai emasnya di luar sana lah. Kedai emas Anwar ke, kedai emas Tanah Merah ke, tak kisahlah kedai emas di luar sana. Kedai emas di luar sana ada tak dia menawarkan tawaruk? Tak ada. Jadi kosong lah. Jadi maksud tetap RM10,000 modal dia. Dia nak beli emas pada harga 200.5 per gram. Okey. 10,000 bahagi 200.5 dapatlah 40 gram. Alright. So 40 gram ni dia nak jual pada harga 300. Tunggu, harga emas naik 300 dia nak jual. Untung 300 tolak 200.5, RM50 per gram dia ada untung. Okey. So 40 gram darab 300 dapatlah 12,000. 12,000 ni kasar. Ada tak tawaruk yang ditawarkan? Tak ada. Jadi kosong. Jadi tetap 12,000. Modal berapa? 10,000. Untung berapa tadi? Jual tadi 12,000. 12,000 tolak 10,000 dapat 2,000 untung. 20%. Okey. Sukanya Pak Abu dapat untung 2,000, 20%. Okey. Ali ni pula, dia membeli kawan si Abu ni, dia ada modal yang sama. Dia membeli di Quantum Metal Estate. Dia beli mana? Dia beli di Quantum Metal. So, dia beli di Quantum Metal, modal sama 10,000, dia membeli produk di Quantum Metal, produk JE kali 10 bermaksud automatic guaranteed facility dapat 9 kali ganda, iaitu 9 kali 10 dapat 90,000. So, immediately dia punya modal dah bertambah 10 kali ganda daripada 10,000 kepada 100,000. Dia nak beli pada harga yang sama dengan Pak Abu beli 200.5. Okey. So, 100,000 bahagi 200.5 dia dapat 400 gram. Dia nak jual pada harga RM300. Jadi 400 darab RM300, RM120,000. Now, di sini nampak tak kotak merah tadi? Bila kita nak terminate, apa yang akan berlaku? Bayar dulu, tolak bagi balik 90,000 yang kita ambil tadinya ni. 90,000 tadi kan? So, tolak 90,000 jadi 30,000. Modal berapa? 10,000. 30 tolak 10,000, 20,000. Nampak? 200%. Kita go through balik. Okey. Modal berapa? 10,000 sama 10,000. Abu 10,000 ada, si Ali ada 10,000. Dia nak beli pada harga berapa? Sama. Beli pada harga, Abu beli pada harga 200.5, si Ali beli pada harga 200.5. Tunggu. Sama 6 bulan lah naik harga emas naik 300. Okey, tunggu yang masa kalau 6 bulan 6 bulan, kalau 3 bulan 3 bulan, kalau 2 minggu 2 minggu lah dia naik. Harga emas naik 300. Mereka berdua jual pada harga 300 sama. Tunggu pun sama, nak jual pada harga pun harga yang sama. Okey. Keuntungan mereka, si Abu dapat 2,000, si Ali dapat 20,000. 10 kali ganda daripada si Abu.
So kalau kita digest betul-betul senario ni, kita digest betul-betul, agak-agak kalau kita faham betul-betul, kita nak beli emas di luar sana ke, kita nak beli emas dengan quantum metal yang 10 kali lebih banyak daripada yang di luar sana. Membeli pada harga yang sama, menjual pada harga yang sama. Seorang dapat 2,000, seorang dapat 20,000. Siapa nak yang mana? Agak-agak kalau kita cerita kat adik-beradik kita, kat jiran tetangga kita, saudara mara kita, dia nak beli yang mana? Dia nak pilih quantum metal ke dia nak beli dekat kedai emas di luar sana? You guys ada jawapan sendirilah ya. Baik. Now, konsep pelaburan dia. Kalau kita tengok, kalau kita nak beli rumah harga 1 juta, kita tak bayar 1 juta, kita hanya bayar 10% saja. Okey? Kita bayar berapa? 10%, 100,000, kemudian bank yang bayar kita 900,000, 90% dipakai teknik OPM, Others People's Money. Kalau kita tengok JE10, kita nak beli emas berharga 1 juta, kita tak bayar 1 juta, kita bayar 100,000. Kita nak beli emas 1 kilogram, kita tak bayar 1 kilogram, kita bayar 100 gram je. Kita nak beli emas 100 gram, kita tak bayar 1 gram, kita hanya bayar 10 gram je. Nampak tak? Nampak tak? Konsep dia sama kan? Rumah dengan emas. Cuma yang rumah tadi, kita terpaksa bayar capital sekali. Kena bayar kalau 35 tahun, kita bayarlah 35 tahun. Bahagi dengan capital tadi. So, kita end up bayar, kalau 1 juta, kita akan bayar 2 juta harga rumah. Tapi quantum metal tidak. Quantum metal kita hanya bayar 3.5% saja. Capital tu nanti kita pulangkan balik. Kita bagi pembayaran bertanggung. Boleh faham? Okey. Baik. Kita tengok pula, belajar ekosistem luar dan ekosistem quantum metal. Contoh kita ada berapa capital, 100,000, 10,000, tak kisah. Kita nak beli di kedai emas di luar sana, tapi kita nak profit 100%. Kalau kita beli di kedai emas di luar, jadi kalau kita beli pada harga 200.5, kita nak 100% profit, kita mestilah menunggu harga dia double, RM500. Soalan dia, berapa lama kita nak tunggu? Berapa lama kita nak tunggu? Kalau kita beli dekat quantum metal, untuk dia naik 100%, kita tak perlu tunggu dia naik 2,500. Dia naik 10% saja dah cukup. Sebab apa? Sebab 10% kali dengan 10. Produk 10 kali ganda kan? So, dia dah harga pada 275. Slide ni dia buat pada setahun lepas. Mungkin hampir 2 tahun. So, emas dah naik berapa? Daripada 2,5 dah 275. Sekarang dah 300 dah rumah. Kan? So, faham tak? So, kita nampak. So, GE10 ni bukan sahaja dia 10 kali lebih banyak, malah dia adalah 10 kali lebih cepat. Okay, kita nak yang mana? Siapa tak nak lebih banyak dan lebih cepat? So, amaran kepada klien atau kita di luar sana, produk JE10 bukan untuk semua orang. Produk JE10 untuk orang yang nak cepat kaya dan nak cepat untuk nak 10 kali lebih banyak. Dan JE10 ni bukan untuk semua orang. Kerana apa? Kerana dana yang kita nak belikan JE10 kan, kita kena pastikan dana yang kita tak pakai 1 hingga 2 tahun. Sebab apa? Sebab JE10 ni tadi tidak ada sesiapa yang boleh menjaminkan keuntungan kita pada minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Tidak ada siapa bagi jaminan. Walaupun ada testimoni yang mengatakan 1 hari dah untung, 2 minggu dah untung, 3 minggu dah untung, sebulan dah untung, 3 bulan dah untung. Tetapi tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan yang dia akan untung sekian-sekian hari bulan. Okay? Baik. Now, risiko dengan produk JE kali 10. Kita faham emas naik 1%, kita untung 10%. Emas naik 5%, kita untung 50%. Emas naik 10%, kita untung 100%. Sekiranya region ni berlaku, tuan-tuan, apa you guys buat? Terminate, tuan-tuan. Terminate. Sampai ke target profit, terminate. Kenapa boleh terminate? You dapat apa? You dapat modal dan untung balik. Okay? Kalau you berada di 100% position sekalipun, kalau you tak terminate, you tak ada apa-apa. Tak payahlah kita berbangga, seronok sangat dapat, aku dah untung 100%, tapi kita tak terminate. Sebab apa? Masa keadaan tu kita hanyalah berlaku, dipanggil apa? Unrealized profit. Profit kayangan, profit atas angin, profit atas awan sahaja. Profit di awang-awangan sahaja, tak menjadi kenyataan. Sebab apa? Dia hanyalah keuntungan atas kertas sahaja. Okey? Sama juga tuan-tuan, bila dia turun 1% daripada harga kita beli, kita akan rugi 10%. Turun 5%, kita akan rugi 50%. Turun 10%, kita akan rugi 100%. Tapi rugi yang kita masukkan ni hanyalah again dipanggil unrealized loss.
ataupun rugi atas kertas saja. Selagi mana kita tak terminate, maka kita tidak akan rugi. Katalah kita ada 40 gram, 40 gram kita tetap berada di sana utuh. Tak ada siapa yang usik. Cuma nilainya pada masa tu lebih rendah daripada nilai kita beli. Itu sahaja. So, apabila ianya lebih rendah, maka jangan kita terminate. Apa kita buat? You keep. So, kalau ini jangan panik. Tunggu untuk emas naik sahaja. Sebab apa? Kalau orang dah pandai ni, bila harga turun dia buat apa? Dia akan borong. Turun lagi dia borong lagi. Turun habis dia akan borong habis. Okey? Sebab di kuartal meter jangan risau, apapun berlaku pun, berapa harga emas sekalipun, emas kita tetap intact. Sebab apa? Dia tak ada margin call dan tak ada forced selling. Dan kita ada dua yang diberikan kepada kita. Absolute power kita ni, iaitu holding power dan buying time. Okey? So bila orang tanya produk JE10 ada untung atau rugi? Apa risikonya? Pada saya, ya dan yes and no. Untung bila you faham. Bila you faham, harga turun macam mana, you tak menangis. You tak sedih. Bila turun, maknanya ada peluang untuk you untuk menambahkan grammage you lagi. Turun lagi, you beli lagi. Sebab apa? You tahu emas akan naik eventually. Bila dah naik, you akan menuai keuntungan. Okay? Boleh? Baik. Okay. J ini dia ada life cycle. Okay? Dia ada jangka hayat dia. Okay? So jangan kita sayang sangat J10. Ada kawan kita dia beli, dia dah untuk sampai 145%. Tapi dia kata biarlah dulu. Dia tak faham. Dia ingat macam gelang emas yang mak dia bagi. Dia ingat macam cincin yang isteri dia minta dia simpan. Dia ingat harta pusaka. J10 ni satu emas yang tujuannya untuk you maksimumkan dan menggandakan. Okay, you dapat maksimum kadar profit, you let go. Jadi you beli balik. So, J10 ni macam saya cakap tadi, asterisk sikit Okay, bukan untuk semua orang. Dia untuk orang yang ada dana yang dia tak pakai dalam masa 1 hingga 2 tahun sahaja. Okey, sebab apa? Sebab ada kes-kes yang dia berguna pakai J10, boleh J10 sampai 5 unit, rupa-rupanya bulan depan dia nak pakai duit tu balik. Tak boleh. Sebab apa? Bulan depan tak garanti dia boleh untung. Kalau dah untung, Alhamdulillah. Kalau tak untung macam mana? Sebab kalau dia nak terminate masa harga lebih rendah, bermaksud dia terminate at loss. Okey? So, bila kita beli J10, kita dah beli. Okey? Bila harga turun, don't worry, jangan menangis, jangan jual. What you do? You beli lagi. So you beli lagi at different pricing. Ini yang dikatakan DCA, dollar cost averaging, ataupun dulu-dulu kita panggil layering. Kita tak dinasihatkan untuk tidak guna pakai perkataan layering, kita gunakan dollar cost averaging. Ataupun kita beli at different pricing. Turun lagi kita beli lagi, turun lagi kita beli lagi, turun lagi tak ada duit lagi dah, biarkan. Okay, tak ada apa. Tunggu dia naik. Bila dah naik aja, what you do? You terminate. So apa yang you beli tadi semua you dapat untung. Okay, boleh? Adanya life cycle. Jangan kita beli simpan sebab sayang. Itu you tak faham konsep. Boleh? Okey. Baik. Kita dah sampai ke penghujungnya. So, kita dah faham GCA, GA. GCA boleh menyelamatkan dan menggandakan. GAE dia boleh menggandakan. Okey? So, what's in it for me? Apa untuk aku dalam kehidupan aku macam mana? So, apa you buat? Kalau saya lah, apa yang saya buat untuk GCA ni? Saya jadikan GCA ini sebagai amalan wajib saya. Setiap kali dapat gaji, 100% saya akan beli emas, saya spend 85%. Dah faham? You save 85, you save 100%, you spend 85%. Ini dah faham? So, you gunakan GCA ini untuk tingkatkan SIA by a factor of 1.85 ataupun 85%. Daripada 10,000 dah jadi 18,500 asset value kita tadi. Dan segala bentuk perbelanjaan kita ni tadi, besar atau kecil, kita backup dulu dengan emas. Itu saya. Now, kalau kita buat macam tu, kita boleh declare sekarang ni, our liability, hutang piutang kita, hutang jahat maupun hutang baik, dah jadi baik dan baik. Our OPEX tadi dah jadi our asset. Perbelanjaan kita tadi jadi kita asset. Kita beli phone baru, dapat emas. Kita beli kereta baru, dapat emas. Bayar kereta, dapat emas. Bayar rumah, dapat emas. Bayar elektrik, dapat emas. Tak berkilo-kilo kan kita? Kalau kita buat benda tu tanpa fail, tak jadi kilo jutawan ke kita agak-agaknya? Bila emas naik 8,000, 800, 1,000, 2,000 nanti. Nampak tak? JE pula macam mana? Okay. Saya cek, ada tak simpanan yang saya tak pakai dalam masa 1 hingga 2 tahun? Dan soalan kedua,
Nak tak kita gandakan 30%, 50%, 100%, 150%? Kalau nak, explore GAE tuan-tuan. Sebab apa? Dia 10 kali ganda kita dah proof tadi kan? Okay? Boleh? Okay, now. Bagaimana QM boleh bantu saya lagi ni? Saya sekarang dah faham ni, dah cerdik sikit. Okay? Ada gaji. Setiap kali gaji tu tuan, do not forget buat GCA. Pastikan apa yang kita belanja ni tadi ni jadi emas. Apa yang kita belanja tadi supaya yang ni boleh buat recovery balik apa yang kita dah belanjakan. Boleh. Ada tak simpanan kita yang dalam dalam bank tu, dalam mana-mana tu yang kita tak pakai lagi ni? GCA kan tuan. Sebab apa? GCA dia boleh menggandakan, dia boleh menyelamatkan dan menggandakan. Okey? Nampak tak? Kalau ada duit 100,000, contoh, beli emas. So, kalau sayang sangat 85,000 masuk balik dalam gua ni. So, you dapat dua portfolio. Satu bank, satu emas yang bekerja untuk you. Daripada satu poket, you ada dua poket sekarang ni. Nampak? Contoh, ada tak belanja-belanja lain nak bercuti, nak travel ke sana ke sini, nak beli rumah, nak renovate rumah, nak beli kereta, nak bayar deposit, nak kenduri kahwin, kenduri apa segala macam, pastikan kita GCA-kan dulu tuan-puan. Kenapa? Sebab apa yang kita belanja ni, insya-Allah dia akan dapat balik daripada emas yang kita dah backup tu awal-awal. Nampak? Ada tak company-company kawan-kawan kita, company-company kita yang ada kecil-kecil atau besar, sebelum bayar gaji, sebelum kita bayar sewa kedai tu, apa kita buat? GCA-kan dulu tuan-puan. Kenapa? Sebab kita nak recover balik apa yang kita belanja ni melalui apa? Melalui emas ni tadi. Selepas tu, explore GAE yang kita gaji tadi, ada tak yang lebih daripada 85% tadi tu? Ada tak yang lebih-lebih tadi? Buat GAE kali 10 tuan-tuan. Ataupun yang kita punya simpanan tadi takkan semua nak masuk dalam bank. So kita buatkan, createkan satu lagi portfolio. Boleh nampak? Okay? So, macam mana kita nak diversify and increase our asset value menggunakan satu dana yang kita dah ada. Contoh kita ada 100,000 lah dekat bank. Apa kita buat? GCA kan dulu pertama sekali. So what you get certain amount of gold, certain amount of gold, dan you dapat lebih kurang nilai 100,000. Dan you dapat 85%, 85,000. So daripada 85,000 ni, contoh you boleh buat macam ni. 70,000 masuk balik dalam gua. Okay? Dan ada balance 9,000, you beli GA10 ke 10 unit. You dapatlah 10 unit, dapat 100,000. So, you total up semua ni, sekelip mata, you dah berubah daripada 100,000 kepada 270,000. Nampak tak? Banyak cara kita boleh buat. Or you can go all the way to GA10. Itu you akan dapat 85,000 atau 80,000. So, daripada 100,000, you dah increase jadi berapa? 950,000. Macam-macam cara kita boleh buat dengan produk GAE dengan GCA tadi. Luar biasa tuan-puan. Okey, luar biasa. Alright. Okay, now. Untung tak GAE kali 10 ni? Ini banyak semua orang dah nampak ni. Dalam masa 65 hari untung 31%. Dalam masa 88 hari untung 99%. Dalam masa 99 hari untung 90%. Dalam masa 66 hari untung 48%. Dalam masa 71 hari untung 61%. Dalam masa 75 hari untung 58%. Dalam masa 88 hari untung 99%. Kenapa berbeza-beza ni? Sebab masing-masing ada nafsu masing-masing, ada target masing-masing, ada keperluan masing-masing. Masing-masing membeli pada hari yang berbeza. Nampak tak? Boleh? Okey. Now, kita tahu ESB yang baru announce kita hari, dia bagi 4.6%. Plus bonus untuk 30,000 orang, dia bagi 0.5, dapat 51%. Kita tengok ESB ni dan kita pandang sebelah kita balik. Aku ada produk GE kali 10 kan? Cuba kita buat perbandingan. Macam mana? Contoh, if you have 100,000 ringgit, you invest dekat ESB, you dapat rebate 0. 1 year later, katalah kita ambil 5.1%, you dapat 5,100. 365 hari kemudian, you akan dapat 5,100. Okay? But, kalau you sebagai seorang di quantum metal, you buat pembelian 100,000, you dapat 7,000 ringgit rebate. Kenapa? Sebab 7% license tadi. Okay? And then, you masih ada 365 hari lagi untuk you exercise,
beli jual sebanyak 6 kali je. Every time you jual 6 kali, you nak 10% saja keuntungan, you akan dapat grow you punya income daripada 1,000 kepada 250,000, iaitu sebanyak 150% plus profit per year. Inilah yang saya katakan, dalam produk quantum meter tadi ada kunci-kunci, kaedah-kaedah yang tersembunyi yang kita kena explore sebagai investor. Macam GCA tadi dengan hanya kaedah menukarkan cara berbelanja saja, berapa kilo kita boleh simpan emas. Dengan GA10, dengan kaedah yang tertentu, specific method, you can grow 100% per year profit. Ini bukan bulan dan bintang. Ini yang saya cakap ini yang kita dah buat lebih setahun, lebih 2 tahun ni. Yang dapat apa result yang sebegini. Okay? Boleh? Alright. So, last slide saya, di quantum meter ni ada 2 jenis income. Okay, semua dah tahu. Pertama, kita sebagai investor. Siapa investor? Saya, tuan-tuan semua investor. Yang mana kita menggunakan produk 3 tadi. GSA-nya, GCA-nya dan GAE-nya. Kita buat, nak gaji kita buat GCA, ada peluang kita beli GAE. Tapi these 3 ni tak bagi profit kat kita hari-hari. Bila harga naik saja baru kita profit. Sebab quantum meter tidak menjanjikan keuntungan setiap bulan. Dia hanya menjanjikan keuntungan apabila harga kenaikan harga emas tadi berlaku melebihi daripada harga kita beli. Maka kita ada untung. Perbezaan itu adalah keuntungan kita. Okey? Jadi, satu kaedah lagi untuk kita nak jana pendapatan di quantum meter adalah melalui reseller program ataupun career development punya session yang kita share pada hari Jumaat, setiap kali Jumaat. So jangan lupa join hari Jumaat untuk kita punya career development atau reseller program atau consultant. Bagaimana kita nak menjana passive income yang agresif dengan quantum meter. Dan hari Rabu kelas calculation. Di situ kita boleh faham macam mana nak kira GCA. Macam mana yang dikatakan GCA ini bukan saja dia boleh menyelamatkan, tetapi ianya juga boleh menggandakan, sebab GCA ini adalah satu produk leverage juga. Okay. Dan GA10 of course. Okay. Bagaimana dengan GA10? Kita boleh create satu program di mana kita boleh jadikan dengan certain small amount of capital ni kita boleh gunakan sebagai jutawan. Itu dalam rahsia bagaimana kita menggunakan specific method menggunakan produk GE kali 10. Yang juga kita akan share di sesi-sesi yang berbeza. Okay? Baik. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa yang nak tanya? Silakan. So, kalau kita dah tahu company itu legit, 100% patuh syariah, yang boleh dipercayai, ekosistemnya komplit, ada digital dan fizikal, 100% diinsurankan, kenapa kita ragu-ragu? So, nasihat saya, buat jangan henti, buat tanpa tapi. Okay? So, tak faham tanya, selamat maju jaya daripada saya, Mr. JD.